mengurangkan pembaziran dan melestarikan alam. Itulah yang dilakukan oleh pembuat perabot Ahmad Al-Habsyi. Kisah SG menyusur perjalanannya sebagai usahawan muda yang bekerja dengan setiap papan kayu seolah-olah ia bernyawa. Kayu ni satu barang yang unik. Dia masih hidup walaupun dia barang mati. Untuk permulaan dalam bisnes Ahmad cuba pakai kayu pine ataupun jati Belanda dipanggil. Bekas daripada pallet wood, daripada crates. Jadi daripada situ ada bekas paku, Ahmad umpil satu persatu. Lepas tu Ahmad ketam sampai polos ataupun flat lah kan. Lepas tu dari situ Ahmad pindah ke local wood. Contoh ni mahagani daripada Singapore, potong daripada NEA Projects. So Ahmad ambil ni tetap tak cukup lumayan pasal di Singapore kita tak ada clean oven. Jadi kayu tak kering. Jadi dalam seni bikin perabot ni, kayu yang kering tu amat penting. Kan? Jadi tak ada kuman, tak ada melengkung. Jadi daripada situ Ahmad ubah ke kayu ataupun pindah ke kayu jati. Kayu jati. Ni kayu jati bekas daripada bekas kampung ataupun bekas perabot. Pertukangan kayu datang bila waktu di Esplanade dapat peluang untuk kerja di kedai furniture. Jadi Ahmad ambil tu peluang dan cuba jadi pekerja dulu. Kerja Ahmad tu untuk angkat-angkat. Selama 2 tahun Ahmad kerja, Ahmad dapat naikkan pangkat sampaikan jadi operations manager. Dari situ Ahmad mempelajari design tentang mid-century modern, art deco, Victorian. Ahmad cuba belajar sendiri dengan kayu-kayu yang terbuang waktu dikerja. Jadi projek yang pertama tu bikin satu rak untuk bos. Jadi bos macam terkejut, boleh buat. Lepas tu waktu rehat kita tak ada meja. So Ahmad buat meja dari bekas kayu, barang-barang yang reject. Jadi Ahmad pecahkan balik, Ahmad buatkan coffee table. Dari situ satu hari pelanggan ternampak meja kopi tu, dia pun beli. So tu jadi satu apa ni? You know? Takkan orang nak beli. And harga dia pun melampau. Waktu tu dia sanggup bayar sampai $750. So itu satu inspirasi untuk Ahmad. Boleh. Ahmad cubalah dengan sedaya upaya, dengan apa yang pengalaman yang Ahmad ada pada muda, kerja daripada 14 tahun. Ahmad ambil semua pengalaman dari kerja ke airport ke, kerja di hotel, di kargo ke, ambil semua tu apa yang Ahmad pelajari dan buat satu perusahaan yang dinamakan Urban Salvation ni. Sampailah hari ni Ahmad ada showroom, Ahmad ada workshop dan Ahmad ada factory di Indonesia. Itulah 9 tahun kerja keras Ahmad selama ni. Zaman dulu, tahun 70-an, 60-an di Singapura, banyak tukang yang boleh bikin perabot yang canggih, kayu yang berkualitas. Kan? Jadi, dia tak senang pecah. Jadi, kita harus ambil masa untuk belajar, untuk ambilkan peluang untuk merestorasi barang-barang perabot lama. Bila waktu kita ideakan ataupun kita nak perlukan perabot baru, kita fikir konsep ataupun idea daripada permulaan sampai akhir dia. Apa barang ni akan melalui. For example, design aspect, kita harus design dengan penuh fungsi, economics, keperluan, keperluan harian kita, kan? Dari situ baru kita fikirkan prosesnya, kayu yang bagus atau tidak dengan mengikut fungsi kita, estetik di rumah. Dan bolehkah kita maintain barang tu, kan? Contoh, pada orang pakai perabot ni, pakai tak payah nak jaga, tak payah nak minyak, tak payah nak apa.
Tapi kayu ni satu barang yang unik. Dia masih hidup walaupun dia barang mati, kan? Dia masih berhidup. Pasal kayu ni boleh expand and contract, dia ada cracks, kita boleh jaga, kita boleh pass down ke anak cucu. Sebagai pembeli, kita harus fikir legacy yang kita akan tinggalkan kepada anak cucu kita. Kita dilazimkan dengan linear ekonomi. Jadi kita lupa yang kita ni memang ada seni kemampanan ni. Jadi kita ceritakan cara proses kita, cara kita pergi ke sana ataupun tunjukkan, dan lepas tu baru kita tunjuk di social media. Apa yang banyak orang akan rasa kemampanan ni satu investment yang bagus. Contoh, bila dia tak pakai lagi, dia nak pindah, kan? Typical Singapore story, 5 tahun, jual rumah, beli rumah lagi besar, kan? Dia akan fikir, barang ni tak boleh buat kat rumah baru. Apa yang mak boleh bikin untuk tambahkan? Contoh, kalau rak buku, kan? Bila kita bikin pipe, kita pipa air, kan? Lepas tu letak papan, jadikan rak buku. Kita boleh panjangkan, kita boleh tambah. Ini satu perangsang untuk orang masyarakat untuk fikir. Barang bukan untuk dibuang. Selagi-lagi perabot yang berkualitas, yang berkraft tangan ni satu barang yang bukan untuk pakai aja. Dia barang yang dihargai.